Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan saya Cak Ilung di channel Ilung underscore triple 9. Gimana kabar kalian guys? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur dan banyak rezeki yang berlimpah, yang halal dan barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah video dari Ustadz Auni lagi, Ustadz Auni Muhammad, yang mana beliau adalah, menurut pandangan saya pribadi, adalah seorang ulama yang sangat ahli dalam bidang sejarah, dan tentunya sangat alim juga ya guys. Dan banyak yang beliau terangkan itu rata-rata yang mana kita memang belum tahu, sama sekali nggak pernah dengar itu. Jadi seakan-akan yang beliau terangkan itu adalah ilmu yang benar-benar baru guys, gitu guys. Dan insya Allah beliau dalam video ini akan menerangkan siapa itu Nostradamus. Nostradamus ini guys, beliau adalah seorang peramal yang terkenal dan masyhur di zamannya dan hingga pada abad-abad setelahnya mungkin. Oke guys, bagi teman-teman yang mau menonton video aslinya silahkan cek di deskripsi, sudah saya sediakan linknya guys. Dan langsung saja supaya tidak membuang-buang waktu, kita langsung ke videonya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini kita sekali lagi bersiaran untuk edisi yang keseterusnya. Dan insya-Allah di dalam edisi pada kali ini ataupun malam ini, saya ingin berkongsikan satu react pertanyaan ataupun persoalan yang dikemukakan dan dikeutarakan oleh salah seorang sahabat, saudara ataupun follower channel kita, iaitu bertanyakan, siapakah sebenarnya Nostradamus? Siapakah sebenarnya Nostradamus? Dan di belakang itu ada sisipan soalan, dan insya-Allah kita akan kongsikan sisipan soalan itu di bahagian yang terakhir nanti insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, bila kita berbicara dan menyebut persoalan seorang tokoh ataupun personality yang disebut ataupun dikenali sebagai Nostradamus, siapakah beliau yang sebenarnya? Secara umum apabila kita menyebut nama Nostradamus, rata-rata pusat pemikiran kita akan mengarah atau menghala kepada satu sosok tubuh ataupun personality yang kita kenali dalam sejarah sebagai seorang ahli ramal ataupun peramal yang cukup terkenal di dalam sejarah, terutama pada abad yang ke-16. Tetapi siapakah Nostradamus yang sebenarnya? Beliau adalah salah seorang peramal ataupun ahli ramal yang terkenal sebagaimana saya sebutkan tadi pada kurun yang ke-16. Nama beliau yang sebenarnya ataupun nama aslinya ialah Michel de Nostradamus. Michel de Nostradamus yang dikatakan dilahirkan pada 14 Disember 1903 di Perancis dan meninggal dunia pada 2 hari bulan Julai
1566 juga di Perancis. Baik, siapakah Nostradamus? Beliau dikatakan bertindak sebagai seorang ahli astronomi, juga sekaligus sebagai seorang ahli astrologi, dan juga beliau merupakan seorang ahli fizik dan juga penasihat khusus kepada sebenarnya beliau permaisuri ini ataupun ratu ahli ini, pada ilmuwan ketika ya, itu, ilmuwan. iaitu Ratu Catherine di Medici. Kepada Ratu Catherine di Medici yang merupakan isteri ataupun ratu kepada Raja Perancis pada ketika itu, merujuk Raja Henry yang kedua. Yang mana Ratu Catherine ini dikatakan dilahirkan pada 1519 dan meninggal dunia pada 1589. Dalam sejarah dikatakan Nostradamus pernah diundang ataupun dijemput oleh Ratu Catherine ke Paris, atau dengan lebih khusus ke Istana Perancis, kerana pada waktu itu setelah diterbitkan ataupun dipublish buku-buku beliau yang berisi himpunan-himpunan dan koleksi-koleksi ramalannya pada tahun 1555. Dan Ratu Catherine amat tertarik dan berminat dengan isi-isi ramalan buku tersebut. Dan atas tujuan itulah beliau dijemput dan diundang oleh Ratu Catherine untuk membacakan ramalan-ramalan yang telah ditulisnya kepada beliau, sekaligus untuk menilik ataupun menafsirkan horoskop dalam masa yang sama kepada anak-anak beliau. Dalam konteks ini menunjukkan pada waktu itu beliau telah pun mempunyai hubungan yang agak rapat dan agak erat dengan institusi istana ataupun institusi beraja pada waktu itu. Dengan kata lain, Ratu Catherine tidak pernah berkata apa-apa ataupun melakukan apa-apa sebelum beliau meminta pendapat ataupun mengambil nasihat daripada Nostradamus. Seolah-olah bagi Ratu Catherine, Nostradamus adalah seorang yang dipercayai olehnya. Beliau telah meletakkan kepercayaan yang penuh, keimanan yang begitu tinggi dan tebal terhadap Nostradamus, terutama sekaligus ramalan-ramalan yang telah ditulis ataupun dihimpunkan di dalam buku ataupun kitab beliau. Baik, dalam sejarah Nostradamus sememangnya pernah menghasilkan karya ataupun menulis buku atau sebuah kitab yang agak besar yang diberi nama atau diberi judul Al-Qurun, yang mana di dalam buku ataupun kitab Al-Qurun ini berisi himpunan-himpunan ataupun koleksi-koleksi yang memuatkan ramalan-ramalan beliau. Di dalam bahasa Inggeris, buku Al-Qurun ini disebutkan atau diistilahkan dengan Les Prophéties, yang mana di dalamnya berisi himpunan dan koleksi yang disebutkan secara istilah 942 Petit Quatrain, ataupun ada jumlah lain 941 Petit Quatrain, yang dikatakan buku ini dipublish ataupun diterbitkan pada tahun sebagaimana yang saya sebutkan tadi, 1555 buat pertama kalinya di kota Lyon di Perancis. Yang mana bila buku ini diterbitkan dan buku ini dipublishkan kepada orang ramai, sememangnya buku ini mendapat sambutan yang hangat, sambutan yang memberangsangkan daripada orang ramai. Bahkan lebih jauh, status kepada buku ini dikatakan telah diterbitkan dan diterjemahkan ke dalam kepelbagaian bahasa. Dan dalam masa yang sama, jadi diterjemahkan ke beberapa bahasa, disenaraikan ataupun diliskan di sisi pihak gereja di antara list-list ataupun senarai-senarai buku yang diharamkan untuk dibaca pada waktu dan ketika itu. Mengapa boleh berlaku demikian? Jadi tuan-tuan boleh rujuk di dalam buku-buku sejarah yang ada
apakah hubungannya, mengapa pihak gereja meliskan atau menyenaraikan buku beliau termasuk di dalam buku-buku yang dilarang dibaca pada ketika dan waktu itu. Jadi dilarang persoalan oleh pihak seterusnya gereja, guys. untuk memendekkan video kita pada malam ini, bagaimanakah Nostradamus boleh mengambil ataupun membuat ramalan-ramalan beliau ini? Baik, dikatakan inilah yang dilakukan oleh Nostradamus Penasaran hampir guys, apa ini setiap ramalannya hari. ya, sehingga dilarang oleh gereja. Diceritakan bahawa setiap hari dia akan memencilkan diri, dengan kata lain menguncikan dirinya jauh daripada berhubungan dengan orang ramai di dalam rumahnya, yang mana beliau akan menempatkan dirinya di salah satu kamar ataupun bilik yang kecil yang berada di tingkat atas sebelah rumahnya. Dan di dalam bilik tersebut beliau akan duduk berkeadaan di atas lantai dengan memakai pakaian-pakaian yang mempunyai sifat-sifat kekhususan yang tersendiri. Dan di hadapan beliau meletakkan satu bekas ataupun satu wadah yang biasa kita sebut sebagai gelas, yang mana di dalam gelas tersebut beliau isikan separuh daripada gelas tersebut dengan air. Jadi di hadapan dia, di dalam satu bekas ataupun gelas, yang mana gelas tersebut berisikan separuh daripada air. Dan keadaan gelas tersebut pula berada di atas sebuah meja, yang mana sifat meja tersebut ialah mempunyai 3 kaki. Atau lebih mudah difahami, gelas yang berisi air berada di atas sebuah meja yang berkaki 3. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau dalam keadaan tersebut? Kebiasaannya inilah bentuk ritual yang dilakukan oleh beliau bermula pada waktu tengah malam sampailah terbitnya fajar yang pertama. Itulah yang dilakukannya hampir setiap malam dan setiap hari. Apa yang dilakukannya bila berada dalam keadaan demikian ialah beliau akan melihat dan merenung air yang berada di dalam gelas itu dengan pandangan yang tajam. Dan dikatakan di dalam bekas yang berisi air itulah akan timbul pada permukaannya, iaitu timbul pada permukaan air tersebut seolah-olah seperti gambaran-gambaran kejadian ataupun gambaran-gambaran peristiwa. Dan kadang-kala disebutkan beliau terdengar ataupun mendengar suara-suara halus yang berbisik yang menyampaikan informasi-informasi tertentu kepada beliau. Bila ini berlaku, beliau segera akan mencatatkan dalam bentuk catatan-catatan tertentu di dalam buku ataupun kitab beliau, hasil daripada penglihatan dan pengamatan kepada gambaran peristiwa ataupun gambaran kejadian yang terlihat pada permukaan air tadi. Tetapi yang beliau catat adalah bukan merupakan bentuk penulisan, bukan bentuk penulisan, tetapi beliau menggambarkan di dalam catatan-catatannya adalah merupakan bentuk simbol-simbol tertentu. Ini kerana beliau tidak mahu penulisan beliau ini akan dapat diketahui ataupun dimarahi oleh pihak gereja. Lebih-lebih lagi penggunaan kepada simbol-simbol tertentu ini adalah untuk mengelakkan salah sangka, silap faham ataupun fitnah di kalangan orang-orang awam biasa. Baik, dan inilah yang dilakukan oleh beliau sampailah terbit fajar yang pertama. Dikatakan apabila munculnya ataupun terbit fajar yang pertama, beliau sudah lagi tidak mampu untuk melihat hal-hal yang digambarkan ataupun dipertunjukkan kepada beliau di atas permukaan air tersebut, dan sekaligus tidak mendengar lagi sebarang suara ataupun bisikan tertentu yang memberikan ataupun menyampaikan informasi kepada beliau. Itu adalah serba sedikit maklumat yang boleh saya ceritakan bagaimanakah beliau mendapatkan sumber-sumber ataupun informasi-informasi yang kita panggil sebagai sources
di dalam catatan-catatan ataupun himpunan ramalan-ramalan yang telah beliau muatkan di dalam buku ataupun kitab hasil karya beliau. Walau bagaimanapun secara umum bolehlah kita menyatakan bahawa beliau sekalipun tidak pernah menafikan bahawa ilmu astronomi, ilmu astrologi, ilmu fizik, beliau mengakuinya sebagai salah satu daripada cabang-cabang ataupun kepelbagaian disiplin ilmu yang tersendiri. Cuma di sini kebiasaannya mungkin ramai di kalangan manusia pada waktu itu menganggap bahawa adanya hubungan, adanya kerjasama ataupun berlakunya dalam istilah persengkokolan dengan alam gaib, terutama seperti iblis mungkin, jin mungkin, itu guys, roh-roh tertentu mungkin dan sebagainya. Dan banyak juga perkataan-perkataan ataupun percakapan-percakapan penuduhan kepada berlakunya pengamalan ilmu sihir yang dinisbahkan dan dialamatkan kepada beliau. Dan sememangnya beliau menafikan hal tersebut kerana beliau tahu hukuman atas perkara tersebut adalah kematian dengan bentuk dan cara yang cukup mengerikan, iaitu kematian dengan cara dibakar hidup-hidup. Walau bagaimanapun beliau dikatakan terselamat daripada segala bentuk musibah-musibah dan ujian-ujian ini, fitnah-fitnah ataupun tomahan-tomahan yang dilemparkan melalui cakap-cakap orang ramai ataupun manusia pada ketika itu. Dari sudut ini saya tidak berani untuk berkata apa-apa, apakah sebenarnya yang berlaku. Wallahu alam, Allah lebih mengetahui suasana dan kondisi yang berlaku terhadap diri beliau pada ketika itu. Walau apapun, beliau sememangnya mendapat perlindungan atas sebab campur tangan daripada pihak istana, yang mana saya sudah ceritakan sebelum ini hubungannya yang baik dan keakrabannya dengan pihak istana. Bahkan disebutkan di dalam sejarah sewaktu kematian beliau pun beliau masih lagi memegang jawatan sebagai kaunselor, dengan kata lain penasihat kepada pihak istana dan juru rawat bagi mereka. Baik, dan ini juga yang selalu dilakukan oleh Nostradamus dengan memberikan keyakinan-keyakinan kepada pihak istana, dengan kata lain seolah-olah meminta restu dan keyakinan daripada pihak istana yang mengatakan bentuk tabiat ataupun karakter yang dilalui dan dilakukan olehnya adalah sebahagian daripada karakter yang suci, karakter yang benar dan karakter yang luhur. Beliau menafikan bahawa beliau mempunyai hubungan ataupun kerjasama ataupun dengan kata lain bersekongkol, berhubungan dengan alam gaib, berhubungan dengan jin, berhubungan dengan iblis, setan dan sebagainya. Tetapi beliau juga pernah mendakwa beliau didatangi dan dihadiri hanyalah roh-roh yang baik, arwah-arwah yang baik, sebagaimana yang beliau kutip di dalam paragraf-paragraf yang terkandung di dalam kitab Bible ataupun kitab Injil. Baik, yang keseterusnya kita akan membahaskan tentang kekhususan ramalan-ramalan yang pernah diberikan oleh beliau. Dan saya membahagikan kepada 3 bahagian. Untuk bahagian yang pertama, kalau secara jujur bila kita membaca dan meneliti, bukan kesemuanya, di antara sebahagian-sebahagian daripada teks-teks ramalan yang pernah ditulis oleh beliau, kita akan dapati bahawa konteks ramalan-ramalan yang diungkapkan oleh beliau banyak berkisar, banyak tertumpu kepada konteks kejadian-kejadian ataupun peristiwa-peristiwa. Kita tidak akan dapati teks-teks ramalan beliau merujuk kepada tanggal-tanggal tertentu, tarikh-tarikh tertentu, waktu-waktu tertentu di sebalik kejadian dan peristiwa, tetapi lebih tertumpu dan berpusat kepada kejadian-kejadian dan peristiwa. Yang ini yang sebenarnya menyebabkan ramainya merasakan seolah-olah sesuai
dan welik keadaan Ya, tersebut betul. kepada mana-mana individu, aliran-aliran ataupun golongan-golongan yang suka menafsirkan Betul, betul, mengikut pemikiran betul. mereka. Betul kawan itu. Jadi gini, kalau kita meramalkan sesuatu dan kita sebutkan tanggalnya, misalkan tanggal sekian dan bulan sekian, tahun sekian akan terjadi sesuatu. Dan ketika sampai pada tanggal tersebut, ramalan kita ini tidak terjadi, berarti kan langsung ketemu, itu bohong. Nah, kalau kita itu meramal, misalkan suatu saat nanti ada kejadian ini, tapi nggak kita sebutkan tanggalnya, dan tiba-tiba ada sesuatu yang mirip-mirip atau sesuatu yang yang hampir sama, itu kan bisa jadi oh betul ramalan si ini betul, kan begitu guys, dengan cara tidak menyebutkan tanggal. Itu menurut saya sih. Suka menafsirkan mengikut acuan ataupun kecenderungan mereka dan seolah-olah mengatakan apa yang mereka tafsirkan itulah lebih membawa kepada makna yang benar ataupun makna yang lebih tepat daripada penafsiran pihak lain. Jadi bahagian yang pertama yang saya nak sebutkan ialah ramalannya hanya khusus berpusat kepada kejadian ataupun peristiwa, bukannya merujuk kepada tarikh, tanggal dan waktu-waktu tertentu. Baik, yang kedua, bila kita berbicara pada bahagian kedua, sebagaimana yang saya sebutkan pada permulaan tadi, banyak teks-teks ramalan beliau sebenarnya dituliskan dalam bentuk bait-bait syair rubaiyat. Bait-bait syair rubaiyat ni senang nak faham, sama seperti kaedah kita menulis pantun bahasa Melayu kita, iaitu dalam konteks pantun 4 kerat. Itulah contoh yang senang nak difahami dengan bait-bait syair rubaiyat. Walau bagaimanapun kekhususan penulisannya bukan berbentuk penulisan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, tetapi kekhususan penulisannya banyak terarah kepada penggunaan simbol-simbol tertentu. Bila menggunakan simbol-simbol tertentu, ini akan mendorong dan memberi kecenderungan yang lebih terbuka dan lebih luas kepada pihak-pihak yang ingin menyandarkan ataupun memanipulasi di sebalik simbolik-simbolik yang disebutkan dan diperturunkan di dalam kitab tersebut oleh beliau. Dan inilah kadang-kadang berlakunya walaupun daripada dua personal yang berlawanan, dua individu yang berlawanan, atau mungkin dua kumpulan atau aliran yang berlawanan, boleh menafsirkan dari sudut kebersamaan tetapi konteks pemahaman yang berbeza. Mungkin kita berbicarakan tentang simbol yang sama. Ini untuk senang difahami. Tetapi personaliti yang pertama memandang dan menafsirkan simbol ini dari sudut kefahaman dan kecenderungan yang dia mahukan. Begitu jugalah dengan personaliti yang kedua, cuba memahami dan menafsirkan simbol tadi dari sudut kecenderungan, dari sudut psikologi, dari sudut kemahuan yang dia mahukan. Dan inilah yang menyebabkan saya tertarik bila meneliti kepada rumusan-rumusan di sebalik hal ini. Dikatakan bahawa Nostradamus pernah meramalkan sebelum berlakunya peristiwa Perang Dunia yang kedua, seolah-olah hal tersebut sudah diramalkan lebih awal di dalam buku ataupun hasil karya beliau tadi. Dan lanjutan daripada itu ada kisah yang menarik, sebagaimana tentera Jerman menggunakan ramalan-ramalan yang diambil daripada kitab Nostradamus untuk memainkan isu mental terhadap tentera-tentera sekutu. Dan begitulah sebaliknya, tentera-tentera sekutu bagi Jerman juga menggunakan ramalan-ramalan daripada Nostradamus untuk menentang dan counter attack kepada tentera-tentera Jerman. Jadi inilah yang berlaku akibat daripada penafsiran yang mengikut kecenderungan yang dipunyai oleh seseorang penafsir. Dan yang ketiga, dan inilah yang saya rasa paling menarik, kerana Nostradamus walaupun dari sudut awal bahagian pertama dan kedua sememangnya dia pernah
cuba untuk meramalkan sesuatu peristiwa ataupun kejadian dari sudut tarikh, waktu ataupun tanggal. Dan dia pernah meramalkan tarikh ataupun waktu kematiannya sendiri, iaitu tarikh ramalan tersebut merujuk pada bulan November 1567. Dia meramalkan kematiannya bulan November 1567. Apabila hal itu tidak berlaku, maka jelaslah tersingkap pembohongan, penipuan dan pendustaan yang dilakukan olehnya selama ini. Kerana hakikatnya dia mati lebih awal setahun sebelum itu, iaitu sebagaimana yang kita sebutkan pada awal, beliau meninggal setahun sebelumnya pada 2 Julai 1566. Jadi persoalan yang Oke guys, itu sudah guys, berarti ya itu sudah. Makanya kalau di agama kita itu ramalan-ramalan itu dilarang guys. Terakhir ialah sebenarnya di manakah sumber-sumber kitab-kitab yang mungkin diguna pakai oleh Nostradamus untuk menghasilkan ramalan-ramalan beliau. Dan ada di antaranya berpandangan dan berpendapat bahawa beliau amat meminati dan suka membaca sebuah hasil karya seorang penulis yang dikatakan bernama Bamplikus daripada Yunani. Bamplikus daripada Yunani. Dan di dalam buku tersebut beliau belajar bagaimanakah cara-cara ataupun kaedah-kaedah untuk meramal masa depan. Di dalam sebuah kitab yang sebaiknya untuk dibaca yang berjudul Al-Haqa'iq wal-Gharaib, yang mana di dalam kitab Haqa'iq wal-Gharaib disebutkan ada sebahagian orang yang ini kok nama kitabnya dari tadi ya bahasa Arab semua kayaknya guys ini. Apa mungkin diterjemahkan ke bahasa Arab kemudian disebarkan, mungkin gitu ya, mungkin. Dan yang jelas kan mereka ini bukan dari Arab dan bahasanya juga bukan bahasa Arab guys ya, mungkin seperti itu guys ya. Katakan bahawa beliau telah membaca sebuah buku yang berjudul Al-Asrar Al-Misriyah yang ditulis oleh salah seorang penulis Yunani pada abad keempat, iaitu merujuk kepada nama tadi, iaitu Bamplikus daripada Yunani. Dan buku ini didapati dan diterbitkan juga di kota yang sama tempat penerbitan buku beliau, iaitu di kota Lyon pada tahun 1547. Baik, itu adalah serba sedikit yang saya boleh ceritakan berkaitan Nostradamus. Dan secara jujurnya, saya bukanlah orang yang paling berkelayakan untuk menceritakan tokoh ini. Baki lagi untuk mengetahui lebihan-lebihan informasi dan maklumat mengenai diri Nostradamus, tuan-tuan boleh merujuk kepada bentuk bacaan-bacaan yang banyak, mungkin jurnal-jurnal tertentu, artikel-artikel tertentu ataupun penulisan-penulisan tertentu berkenaan diri beliau. Dan apa yang saya janjikan di belakang tadi, ada soalan sisipan berkaitan Nostradamus. Ustaz, apakah kaitan Nostradamus dengan lirik lagu yang ditulis oleh saudara M. Nasir, iaitu lirik lagu yang bertajuk Gong Nostradamus? Sememangnya secara jujur, saya memiliki album Abang M. Nasir tersebut yang di dalamnya ada lagu Gong Nostradamus. Dan secara jujur juga, saya tidak mengetahui apakah perkaitan, apakah hubungan Nostradamus disebutkan di dalam lagu Gong Nostradamus. Adakah merujuk kepada tokoh yang sama ataupun ada istilah simbolik yang digunakan dengan menggunakan nama Nostradamus? Sebaiknya bertanyakan kepada penulis lirik lagu tersebut. Tanyalah sendiri kepada Abang M. Nasir apakah maksud tersirat di sebalik lirik lagu Nostradamus ataupun Gong Nostradamus. Jadi sekian setakat ini, mudah-mudahan kita dapat fahami bersama hasil daripada persoalan yang diajukan dan dikemukakan oleh saudara kita itu.
Dan saya berakhir di sini. Jangan lupa tekan butang like, butang share, butang subscribe. Dan Siap, saya Ustaz. ucapkan selamat malam kepada semua. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Amin. taala. Dan saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nostradamus. Jadi saya pribadi nggak tahu guys apakah dia seorang muslim atau non muslim. Cuma yang jelas sepertinya sudah disampaikan oleh Ustaz Nawawi tadi di video, di ceramahnya, bahwa Nostradamus ini adalah seorang peramal yang masyhur, yang terkenal pada zamannya gitu guys. Dan beliau ini suka menyendiri, seperti istilahnya meditasi mungkin ya. Dan pada waktu itu didatangi bisikan-bisikan gitu guys. Itu yang dijadikan bahan ramalan gitu guys. Namun yang jelas nggak usahlah kita percaya dengan hal itu, dan apalagi kita sendiri yang meramal. Untuk percaya sama ramalannya nggak usah lah guys, karena ya seburuk-buruk kita, masa kita mau percaya sama itu guys, sedangkan sama agama aja nggak boleh, nggak dibolehin kan, dilarang gitu guys. Oke guys, jadi alhamdulillah kita sudah nambah wawasan pada kali ini, kesempatan kali ini kita sudah sedikit banyak mengetahui siapa itu Nostradamus. Baik guys, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang lebih banyak tahu tentang Nostradamus, silahkanlah bagi-bagi ilmu di komen guys. Jika ada salah dan kurang, itu murni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.